Di India terdapat sekumpulan ekstremis yang dikenali sebagai pengganas saffron dan kerana pemakaian, simbol dan bendera kumpulan ini berwarna saffron. Mereka ini kumpulan berideologi Hindutva. Hindutva adalah sebuah ideologi nasionalis Hindu yang ingin menjadikan negara India sebagai sebuah negara Hindu. Terminologi Hindutva yang secara literalnya bermaksud kehinduan yang dipercayai telah dipopularkan oleh seorang aktivis kemerdekaan India bernama Vinayak Damodar Savarkar pada tahun 1923 melalui karya karangan beliau yang berjudul Essential of Hindutva. Dalam karya beliau, Savarkar telah memberikan definisi baharu kepada istilah Hindu, di mana seorang Hindu didefinisikan sebagai orang yang menganggap tanah India sebagai tanah air, tanah suci serta tanah di mana agamanya berasal. Antara yang terkesan dengan idea nasionalis Savarkar ini ialah seorang doktor perubatan bernama Keshav Baliram Hedagawa dari Mahabharata yang telah menubuhkan satu gerakan bernama Rastriya Swayamsevak Sangh atau RSS pada tahun 1925 untuk menyebarluaskan ideologi Hindutva dan melindungi serta mengukuhkan jati diri Hindu dalam masyarakat India. Ideologi ini berperanan daripada terhakis oleh pengaruh yang dianggap sebagai pengaruh asing seperti Islam dan Kristian kerana berasal daripada luar India. RSS menjadi satu pertubuhan yang sangat berpengaruh di India terutama di bawah kepimpinan pemimpin keduanya iaitu MS Golwalkar yang memimpin RSS antara tahun 1940 hingga 1973. Semasa Golwalkar memimpin RSS, beliau telah menjalinkan kerjasama dengan Swami Chitmayananda iaitu seorang guru spiritual Hindu yang mengepalai gerakan penyebaran agama spiritual Hindu untuk menubuhkan Vishwa Hindu Parishad atau VHP, iaitu sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperkuatkan masyarakat Hindu dan berkhidmat bagi melindungi agama Hindu. VHP menjalankan kerja-kerja seperti membina dan membesarkan kuil-kuil Hindu. Mereka juga tidak benarkan orang Hindu, Buddha, Sikh dan Jainism keluar dari agama-agama ini kerana menganggap kesemua ini adalah agama peribumi India. Hal ini disenaraikan dalam resolusi yang disepakati dalam World Hindu Conference pertama yang dianjurkan oleh VHP pada tahun 1966. Antaranya adalah, pertama, memperkasakan kuil dan rumah ibadat dengan membina dengan banyak. Kedua, Goraksha, melarang berlakunya penyembelihan lembu. Ketiga, Garwapsi, menghalang berlakunya penukaran agama. Dan Hindu perlu kekal sebagai Hindu. Dan bagi yang telah keluar, mereka akan ditarik kembali menjadi penganut Hindu. Di samping itu, era kepimpinan Golwalkar juga memperlihatkan RSS mula secara langsung terlibat dalam kancah politik India dengan penubuhan parti politik Bharatiya Jana Sangh atau BJS yang ditubuhkan pada 1951. Selepas era Golwalkar, ideologi Hindutva dilihat mula mengakar lebih kukuh di India apabila sayap politik RSS iaitu BJS yang bergabung bersama dengan beberapa parti pembangkang India untuk membentuk Janata Party. Yang akhirnya mereka berjaya menjadi kerajaan pada tahun 1977. Ini membolehkan ahli RSS mula menduduki jawatan penting dalam kerajaan India. Pakatan politik Janata Party yang walau bagaimanapun berakhir kemudiannya pada tahun 1980 akibat daripada ketidaksepakatan ahli-ahlinya, seterusnya telah membawa pula kepada penubuhan Bharatiya Janata Party atau BJP oleh ahli-ahli BJS sebelumnya. Penubuhan BJP yang bertindak sebagai sayap politik baharu bagi RSS ini boleh dianggap sebagai pemurnian semula kepada gerakan politik Hindutva. RSS juga selain itu mula memiliki kumpulan militan ketenteraannya yang tersendiri apabila VHP pada tahun 1984 mereka telah menubuhkan sayap pemudanya yang radikal dikenali sebagai Bajrang Dal. Ideologi ekstrim Hindutva akhirnya telah melahirkan ramai golongan ekstremis Hindu yang banyak mencetuskan insiden keganasan dan penindasan terhadap masyarakat Muslim dan Kristian di India. Mereka yang bergerak di atas pelbagai platform organisasi yang bernaung di bawah RSS seperti VHP, BJP dan Bajrang Dal ini melakukan pelbagai keganasan seperti serangan terhadap masjid dan gereja serta serangan terhadap komuniti Muslim dan Kristian. Malah individu yang membunuh Mahatma Gandhi yang bernama Nathuram Vinayak Godse juga berideologi Hindutva. Pada 6 Disember 1992, gerakan VHP dengan segerombolan besar mereka telah menyerang Masjid Babri dan merosakkan masjid tersebut.
Ini antara rusuhan terbesar yang pernah mereka lakukan. Insiden tersebut menyebabkan lebih 2,000 orang terkorban, terutama Muslim. Pada tahun 2002, berlaku rusuhan Gujarat yang telah mengorbankan seramai 790 orang Muslim dengan anggaran sekitar 250 wanita dan kanak-kanak perempuan dirogoh sebelum dibunuh dengan cara dibakar. Itu angka menurut Kerajaan Negeri Gujarat. Manakala menurut sebahagian organisasi hak asasi manusia telah menganggarkan sekitar 2,000 orang meninggal dan majoritinya adalah Muslim. Menurut laporan lain menganggarkan 5,000 Muslim yang tidak bersalah dibunuh pada peristiwa tersebut. Sekitar 230 buah masjid juga dilaporkan musnah dalam insiden kekejaman tersebut. Pemimpin yang bertanggungjawab mengapikan sentimen anti-Muslim pada waktu itu adalah Narendra Modi yang merupakan Gubernur Gujarat pada waktu itu. Begitu juga kekejaman di Kandhamal pada tahun 2008 terhadap komuniti Kristian. Agensi berita Reuters melaporkan bahawa menurut Kandhamal Committee for Peace and Justice, dilaporkan bahawa lebih daripada 90 orang umumnya penganut agama Kristian telah dibunuh dalam kekejaman yang bermula pada Ogos 2008 tersebut. Sebanyak 395 buah gereja serta tempat ibadat lain juga telah dijarah, dimusnahkan dan diratakan oleh pendukung Hindutva. Setelah ideologi Hindutva menguasai India apabila Narendra Modi menang pilihan raya dan menjadi Perdana Menteri sejak tahun 2014, telah berlaku beberapa siri keganasan kepada umat Islam dan Kristian kerana tuduhan Muslim memiliki daging lembu dalam rumah. Ini adalah kesan dari dakwah Hindutva yang dikenali sebagai Goraksha, yakni melarang penyembelihan lembu, yang mana 97% dari serangan itu disebabkan berkaitan dengan sentimen lembu. Dan pada tahun 2020 juga kita dapat menyaksikan keganasan yang telah mereka lakukan kepada umat Islam di India dan berhasrat untuk mengusir umat Islam dari India dengan memperkenalkan undang-undang CAA, yakni Citizenship Amendment Act. RSS juga memiliki misi dan visi untuk mencapai Undivided India yang dikenali sebagai Akhand Bharat, dan Malaysia termasuk di dalam peta mereka. Seperti mana Zionis memiliki misi dan visi Greater Israel untuk menguasai sempadan antara dua sungai iaitu Sungai Nil dan Efrat. Tahukah sahabat semua, ideologi dan gerakan ini sudah bertapak sekian lama di Malaysia dan mereka juga mendukung gerakan misionari Hindu dan beberapa siri kekecohan berlaku di dalam negara ini. Nantikan pendedahan seterusnya.